Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ain Hafizah binti Muhammad Sabri. Hari ini, saya akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dua tokoh tersebut ialah Nik Safiah Karim dan Asmah Haji Omar. Seterusnya, latar belakang tokoh Nik Safiah Karim. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Nik Abdul Karim, beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau juga merupakan salah seorang ahli Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi Presiden selama 18 tahun. Gelaran Profesor Emeritus diberikan kepada Nik Safiah Karim pada tahun 2002. Nik Safiah Karim juga telah mengasaskan dua persatuan iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Seterusnya, peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menerbitkan lebih 35 buah buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan majalah tentang bahasa. Beliau juga telah menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Beliau menasihati orang Melayu untuk mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu. Beliau juga aktif dalam penyelidikan berkaitan bahasa Melayu, khususnya dalam bidang morfologi dan sintaksis, yang membantu memperkukuh struktur dan penggunaan bahasa tersebut. Beliau memastikan buku ilmiah dan akademik ditulis dalam bahasa Melayu. Memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara. Berikut merupakan pemikiran Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Beliau juga seringkali menekankan pentingnya pengurusan masa. Menurut beliau, pengurusan masa ini amat penting kerana beliau sentiasa menumpukan kejayaannya di samping keluarganya. Beliau juga berpendapat pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden telah mencapai tahap yang kukuh. Beliau juga berpendapat bahawa pemakaian bahasa yang baik akan mencerminkan jati diri dan tahap keintelektualan seseorang. Seterusnya, latar belakang tokoh Asmah Haji Omar. Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Kansellor di Universiti Malaya. Pada tahun 2000, beliau telah dianugerahkan gelaran Doktor Persuaratan daripada Universiti Malaya kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperoleh PhD. Beliau merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan sebagai profesor. Peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu, Malaya dan Bahasa Indonesia 1965 dan lain-lain. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua.
beliau telah menghasilkan pelbagai karya penting dalam bidang bahasa dan linguistik. Karya-karya beliau menjadi rujukan utama dalam kajian bahasa Melayu. Beliau aktif dalam penyelidikan berkaitan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain di Malaysia. Berikut merupakan pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu. Menurut Asmah Haji Omar 2008, susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur dan juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Asmah Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Selain itu, pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Asmah Haji Omar 1993 meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya. Melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa, itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilakukan secara empiris dan perbincangan bertumpu pada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap bahasa subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam bahasa lain tetapi terdapat perbezaan, khususnya dalam penguasaan sistem bahasa secara kronologi, iaitu menurut peredaran masa sesuai dengan peningkatan usia kanak-kanak. Beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam perhitungan, konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan, iaitu dalam soal peperiksaan. Seterusnya, pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Asmah Haji Omar 1976 dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Za'ba tentang ejaan bahasa. Beliau merupakan penulis bahasa Melayu yang menerangkan nahu struktural, menghuraikan tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Menurut Asmah Haji Omar, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa bahasa Melayu. Pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Asmah Haji Omar 2002 menyatakan pengertian serta bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Asmah mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang melibatkan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Seterusnya, pemikiran tentang wacana, iaitu wacana akademik. Menurut pandangan Asmah Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak begitu tepat.
Asma Haji Omar 2006 memaparkan pemikirannya melalui teori-teori di sebalik proses kreatif itu dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam penghasilan wacana akademik yang baik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara mengeja bagi pedoman umum ejaan dan cara membentuk istilah bagi pedoman umum pembentukan istilah. Seterusnya, wacana temuduga dan wawancara. Wacana temuduga dan wacana edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduga dan wawancara. Beliau memperlihatkan wacana temuduga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan wacana temuduga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara. Berdasarkan bidang wacana, jelas ia membuktikan bahawa Asma Haji Omar berfikiran jauh memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan bidang wacana, jelas ia membuktikan bahawa Asma Haji Omar berfikiran jauh memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Banding beza peranan dan pemikiran Nik Safiah Karim dan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama ialah persamaan peranan. Nik Safiah Karim dan Asma Haji Omar telah banyak menghasilkan kajian, buku, artikel dan karya ilmiah yang memperkaya ilmu mengenai bahasa Melayu. Mereka telah menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, tata bahasa dan sejarah bahasa Melayu. Nik Safiah Karim dan Asma Haji Omar turut terlibat dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui perumusan tata bahasa. Mereka berdua turut terlibat dalam perumusan pelbagai pedoman bahasa yang digunakan di Malaysia, antaranya melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagai pendidik, mereka telah memainkan peranan penting dalam mendidik generasi baru mengenai bahasa Melayu. Mereka turut memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru dalam pengajaran bahasa Melayu, termasuk memartabatkan pengajaran bahasa ini dalam konteks global, di samping menekankan keperluan untuk memelihara identiti dan keunikan bahasa. Seterusnya, persamaan pemikiran. Nik Safiah Karim dan Asma Haji Omar juga sepakat bahawa bahasa Melayu harus diperkasakan sebagai bahasa ilmu. Mereka berdua berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam bidang akademik, penyelidikan dan penulisan ilmiah adalah langkah penting dalam memperkembangkan bahasa ini. Mereka berdua menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu yang betul dan sesuai dengan kaedah tata bahasa yang telah ditetapkan. Asma Haji Omar, misalnya, banyak memberi penekanan kepada teori dan kajian tata bahasa yang mendalam, manakala Nik Safiah pula banyak menghasilkan karya yang memfokuskan kepada pengajaran bahasa yang tepat serta pentingnya pembakuan bahasa. Mereka juga sering mengingatkan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul adalah asas kepada pemeliharaan dan perkembangan bahasa ini di kalangan generasi muda. Seterusnya, perbezaan peranan. Nik Safiah Karim lebih berfokus pada aspek pengajaran, tata bahasa dan akademik bahasa Melayu dengan penekanan kepada penyusunan tata bahasa serta penggunaan bahasa Melayu dalam konteks rasmi dan pendidikan. Nik Safiah Karim juga terkenal dalam kajian linguistik bahasa Melayu. Sebagai seorang ahli akademik, beliau menyumbang kepada pemahaman lebih mendalam tentang struktur dan penggunaan bahasa Melayu melalui kajian-kajian ilmiah. Manakala Asma Haji Omar pula banyak menyumbang kepada kajian dialek-dialek bahasa Melayu di Malaysia.
termasuk variasi yang wujud antara daerah-daerah dan komuniti-komuniti tertentu. Beliau juga terlibat dalam perbincangan lebih luas tentang wacana bahasa Melayu dalam kehidupan sosial dan budaya. Perbezaan pemikiran pula, Nik Safiah Karim menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa yang mampu menyampaikan ilmu dan teknologi. Nik Safiah juga menekankan pentingnya pembentukan tata bahasa yang sistematik dan tepat untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Seterusnya, Asma Haji Omar. Asma Haji Omar berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam pemikiran beliau, memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya soal pembentukan tata bahasa yang betul, tetapi juga soal menjaga dan memelihara identiti bangsa. Kesimpulannya, Nik Safiah Karim dan Asma Haji Omar merupakan tokoh terkemuka dalam bidang bahasa Melayu. Peranan Nik Safiah Karim dan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah sangat penting. Namun, pendekatan dan pemikiran mereka berbeza. Nik Safiah lebih memberi tumpuan kepada pembangunan bahasa yang terstruktur dan formal, sesuai dengan keperluan pendidikan dan keilmuan. Beliau berusaha memastikan bahasa Melayu digunakan dengan tepat. Sebaliknya, Asma Haji Omar pula menekankan kepada kepelbagaian bahasa dan kepelbagaian sosial bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa yang hidup dan berkembang, serta perlu dihargai dalam segala variasinya dari segi dialek dan konteks sosial. Walaupun kedua-dua pemikiran dan peranan ini mempunyai beberapa perbezaan, namun saling melengkapi dan penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.